Makanya patutnya Gombak lebih keras. Gombak lebih tegas. Serangan terhadap Azmin ini patut lebih kuat di Gombak. Tapi saya belum nampak. Saya belum nampak lagi serangan yang kuat terhadap Azmin Ali di Gombak. Tak ada. Apa yang masalahnya? Beberapa hari lalu ada dokumen Azmin Ali kenduri anak dia sama dengan kenduri siapa? Najib tu tak? Azmin dia takkan move kalau tak ada apa-apa. Jadi dia dah move. And you tak faham lagi. That's why I cannot wait. Saya dengan kawan-kawan we cannot wait. You have to show. Tak tahu. Wah, panggil kita. Apa masalah susah nak korek NBI? Yang dikeluarkan oleh parti Putra yang macam-macam. Yang transaction bagi saya itu lama. Saya pernah tengok lama dah pun benda tu bertahun-tahun. Okey satu. Tapi yang lebih jelas, saudara lebih tahu. Mereka yang dalam kerajaan negeri Selangor sekarang lebih tahu. Apa tak tahu ke apa yang Azmin buat dengan NBI? Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara Sulaiman selaku pengurusi majlis, Abang Kamarudin Harun, Ketua Gerak Gombak, Husna, Ketua Gombak Sejahtera, Mazlan, Tuan Syed Bunyamin, orang lama, Kak Nam, Abang Noor, lama Otai Reformis, ramai orang lama, teman mana tadi ada salam, Sungai Tua, saudara yang saya muliakan, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana dapat bersama-sama pada hari ini di Don Sungai Tua. Ini bukan sebarang Don Menteri Besar, betul? So apa khabar orang Sungai Tua okey? Air ada? Di kawasan Menteri Besar mesti air ada. Tak ada juga. Yang kita tengok ada gambar Instagram. Saya harap tak betul lah. Tapi tengok gambar macam betul. Gambar rumah kediaman Menteri Besar banyak air. Siap satu swimming pool. Siap pula ada lori tangki pula. Jabatan Bakalan Air, ya? Jabatan Bakalan Air ke Syabas ke apa? Air Syabas, Air Selangor. Sampai pada saya tak tahu betul tak. Tapi katanya itu daripada kediaman Menteri Besar. Kalau betul, saya minta stop. Jangan buat kerja-kerja macam ni. Abang Kamarudin Harun tadi dia dalam lembut dia sound, saya tak kerti lembut. Saya cakap terang-terang. Kita kena jaga maruah parti. Ini parti keadilan. Ini Selangor, kerajaan negerinya adalah PKR. Ini kerajaan reformasi. Kita kena serius. Kita tadi tengok tadi klip video, kita diangkat daripada jerih rakyat. Tengok FRU punya pukul, bukan main-main punya pukul tu. Sekarang punya FRU pukul main-main. Yang dulu pukul teruk. Kita datang daripada rakyat. Rakyat sekarang menderita. Masalah air merata Selangor. Kalau rumah Menteri Besar tu ada, tak apalah, faham. Rumah Menteri Besar memang kena ada. Tapi jangan tunjuk kat orang. Ini tak betul. Ini sana yang akan. Nampak kasar sikit lah. Tapi ini Don Sungai Tua. Amir, saudara yang berhormat Amiruddin, tempat lain okeylah di Menteri Besar. Tapi di sini, dia wakil rakyat di sini. Dia orang biasa di sini. Wakil calon dia pun ada sini. Orang yang bawa dia masuk sini pun ada, betul? Dia biasa. Saya pun kenal dia lama. Saya bawa dia masuk. Bukan kira saya, orang saya dua-dua arwah dah. Saudara SD Johari, setiausaha saya. Setiausaha pemuda. Tadi saudara Amizuddin mana hilang tadi? Dia ketua pemuda Pulau Pinang. Dia buat tak perasan. Dia buat klip tu, betul. Saya ucap terima kasih, ya. Kerana dia kumpulkan semua. Ni bukan sesenang, semua arwah-arwah, ya. Dua-dua ni setuju arwah suami. Suami tak ada. Dua yang berhormat suami. Jawatan terakhir dia susah politik Menteri Besar.
ketua perangan saya, saudara SG Joe, setiausaha perangan saya. Mereka yang mula kenal Yang amat berhormat Amiruddin, Tuk Seri Amiruddin di Universiti Putra. Saya cakap ni di Sungai Tua. Besok lusa dia boleh datang Sungai Tua, boleh jawab saya. Saya dengar dia ada sebelah hari tadi. Kita jemput juga. Ya. Dia boleh jawab sebab saya nak bagi tahu. Ya. Bagi kita, beliau bersama dengan kita. Ya. Dia bersama dengan kita dan kita minta dia bawa semangat reform. Ini bukan kerajaan main-main, saudara bukan menteri besar biasa. Semalam di Perak, di Ipoh, saya bagi tahu di Ipoh Perak ni menteri besar kartun. Dia bantai berjoget, dia bantai ni kartun Perak. Semalam dengan Aziz Bari, ketua pembangkang Perak. Dia cerita macam-macam lah. Ada bantai siga, beratus, siga, ribu. Botol pun ada juga, 2-3 banyak macam-macam jenis botol. Saya buat botol, saya tak tahu lah. Tapi disebut di Perak. Tak apalah itu Perak, itu bukan kerajaan reformasi. Ini Selangor. Ini kerajaan reformasi. Jadi kita kena lebih tegas. Okeylah kita terima. Masalah tutup kilang. Serta merta tutup keputusan untuk tutup kilang. Okey. Tapi bukan boleh selesai dengan tutup satu kilang. Masalah seperti yang Encik Kamarudin Harun sebut tadi. Masalah air, masalah pencemaran ini masalah lama. Kita sudah jadi kerajaan negeri ini daripada tahun 2008. Sudah berpenggal, masuk penggal ketiga. Masih ada kilang-kilang yang mencemar sungai. Bukan satu kilang itu aja, berpuluh masih ada. 2 penggal, 3 penggal. Ini kerajaan reformasi. Mengapa tak boleh selesai? Macam Abang Fahri kata, jangan bermusim. Sekarang kelang kabut, bila gambar baldi banyak kena bantai. Ini kelang kabut, tutup, buat tindakan tegas. Tapi terhadap satu kilang, mana perancangan yang komprehensif sebagai sebuah kerajaan reformasi? Kita mau tahu itu, dan kita mau tahu tindakannya juga kena menyeluruh. Bukan sekadar tutup kilang. Kita kena tahu siapa yang luluskan, mana pegawai yang luluskan, mana pegawai yang pejam mata, mana penguatkuasa yang kompromi. Ini kesemuanya mesti ada hukuman. Negeri lain tak ada, tak apa. Tapi Selangor tak boleh. Sebab ini kerajaan reformasi. Ini saya nak tegur. Saya nak beritahu. Saudara yang saya muliakan, kita kena tegas. Gerak 98 ni kita tubuhkan kerana kita mau jadi kelompok yang keras, yang tegas dalam mempertahankan reformasi. Apatah lagi di Gombak. Kerana inilah pengkhianatan yang paling besar. Makanya patutnya Gombak lebih keras, Gombak lebih tegas. Serangan terhadap Azmin ini patut lebih kuat di Gombak. Tapi saya belum nampak. Saya belum nampak lagi serangan yang kuat terhadap Azmin Ali di Gombak. Tak ada. Apa yang masalahnya? Beberapa hari lalu ada dokumen 62 muka surat tentang Azmin Ali. Bukan dikeluarkan oleh PKR Gombak, bukan dikeluarkan oleh orang Gombak, tetapi dikeluarkan oleh siapa? Oleh Parti Putra Ibrahim Ali. Parti Ibrahim Ali yang boleh buat laporan SPRM 62 muka surat yang membabitkan transaksi bilion. Saya pun tak banyak sangat, saya nak tahu berapa bilion ke triliun. Ada orang kata triliun, ada orang kata bilion, tak kira lah. Tapi banyak juta lah. Transaksi bank, akaun bank Azmin Ali, anak-anak dia, dan Hilman dan sebagainya. Ini laporan SPRM. Ini laporan SPRM. Sepatutnya kita serang Azmin. Kalau kita tak buat laporan, orang lain buat, kita serang. Tak ada sambutan. Saya tak dengar ada sambutan daripada sini, daripada Gombak, daripada PKR Gombak. Pukulan maut yang dibuat oleh Azmin Ali itu tamparannya kepada PKR Gombak. PKR Gombak yang ganam, PKR Gombak yang diserang. Mengapa kita kena tunggu orang lain nak serang? Tak apalah, orang tu serang, diam lagi. Tak ada, sepatutnya buat apa? Patutnya PKR Gombak buat kenyataan. Sekarang ada laporan SPNM, kita minta ahli parlimen Gombak, bekas ketua PKR Gombak ini untuk saman Parti Putra kalau tak betul. Sekurang-kurangnya ada statement. Tak ada. Tidak ada statement.
Jadi macam mana? Tengok tadi. Dia pegang pada tahun 98-99. Tengok. Dengan ucapan Datuk Seri Anwarnya, dengan orang yang turunnya, dengan rakyatnya. Itu satu jawatan. Datuk Seri Anwar hilang. Azmin ini, pengkhianatan dia, bukan hilang satu jawatan. Bukan hilang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Hilang jawatan Perdana Menteri, Timbalan Menteri. Satu kerajaan ganam disebabkan Azmin Ali. Tak ada sedikit sekelumit pun tempias pun daripada kemarahan, kebangkitan, kekuatan dan keberanian dan serangan daripada 98-99 tadi yang kita lihat tadi ada hari ini terhadap pengkhianatan yang jauh lebih besar yang membabitkan bukan satu jawatan hilang, satu kerajaan itu hilang. Jadi kita buat apa? Apakah kita benar-benar berjuang? Apakah kita benar-benar mau lawan? Saya nak beritahu. Tak apalah yang transaksi bank Azmin Ali itu di Parti Putera buat. Kita gerak 98, kita buat kenyataan malam ini. Azmin kena jawab itu. Pertama, kita minta SPRM siasat. Kedua, kalau tak betul, Azmin saman Parti Putera. Ini laporan SPRM. Ini bukan dekat media sosial dekat tepi jalan. Ini sudah ada laporan SPRM. Azmin Ali dan keluarganya dan Hilman dan semua yang ada dalam itu, transaksinya, semua banknya yang ada dalam 62 muka surat itu mesti tampil. Itu cabaran kita yang pertama terhadap Azmin. Kedua, apa dia? Kita mahu sekarang, itu yang lama. Kita mahu ada tindakan sekarang terhadap apa yang dilakukan oleh Azmin sebagai Menteri Besar Selangor. Apa susah? Susah ke nak cari pekong Azmin ni dalam kerajaan lagi ni? Dia dah serang kita, dia dah khianat kita, dia dah tipu kita, dia hina kita. Dia kata PKR ni parti irrelevant, parti rosak. Saya tak nampak ada orang jawab di Gombak ni, di Sungai Tua ni. Nak agaknya gerak Gombak Sejahtera jawablah kan. Dengan Mazlan ni mana jawablah kan. Tapi sekarang itu ini kita parti kecil NGO. Sebab tu mereka pun tak heran tak datang. Tak apa, kita parti kecil, kita entiti kecil NGO. Kamu besar, kamu parti, tapi kamu kena serang. Mana serangan? Dia kata apa? Tak relevan, kena saman 10 juta. Siapa nak jawab? Apa saya nak jawab? Ini parti rosak. Dia kata PKR parti rosak. Apa sebab PKR senyap? PKR lain senyap tak apa. PKR Gombak mengapa senyap? Pemimpin PKR Gombak mengapa senyap? Pemimpin kerajaan negeri Selangor ini mengapa senyap? Ini penghinaan terhadap parti. Kita rosak. Sebab apa? Sebab dia timbalan presiden. Dia timbalan presiden PKR, sebab itu PKR jadi rosak. Memang teruk sekali rosak, tapi kita bangkit. Datuk Seri Anwar dan yang lain-lain bangkit. Tetapi memang betul. Sebab apa rosak? Sebab dia timbalan presiden. Kerja timbalan presiden jaga parti. Kerja presiden jaga negara. Dia terbalik. Dia timbalan presiden, dia jaga diri dia. Dia nak jadi Perdana Menteri negara. Itu yang buat Kongres negara. Dia dah kempunan tak dapat jadi Perdana Menteri. Dia nak belagak besar jadi Kongres negara. Nak belas besar apa? Masuk bawah ketiak Muhyiddin. Nak besar. Ini yang dilakukan oleh Azmin. Serang tengah-tengah. Tak ada lawan. Parti rosak tak jawab. Hari ini ini baru ni dalam perjalanan dia boleh cakap apa? Saya tak selesa. Saya lebih selesa dengan UMNO dengan PAS daripada Anwar Ibrahim. Azmin ahli Parlimen tuan-tuan, ahli Parlimen Gombak, bekas Menteri Besar, bekas ketua cabang Gombak. Dia boleh cakap bekas tusuk sulit Anwar Ibrahim, bekas kawan saya di pejabat Anwar Ibrahim. Dia daripada tak dapat merempat, tak ada kerja apa, balik luar negeri, Anwar Ibrahim bagi kerja, itu pun pasal Siti Hasmah dengan Mahathir. Duduk pergi bujuk, merayu ke Anwar, ambil juga jadi pegawai khas. Nak tak dipandang Anwar. Dia siapa? Angkat dari situ sampai menjadi Menteri Besar, jadi Menteri.
10 tahun, hari ini dia boleh kata saya tak selesa dengan Anwar Ibrahim, saya selesa dengan UMNO, saya lebih selesa dengan PAS. Pertama saya nak ingatkan, itu strategi dia. Sebab dia tahu orang UMNO kompak, saya tak suka dia. Dia nak mula merapat tu. Ini jenis pelacur macam tu. Ini pelacur politik. Dia tengok mana harga bagusnya, ada harga berbeli bermanfaat, dia pergi. Sekarang ni yang bermanfaat berada Muhyiddin, sebab Muhyiddin dalam segi. Tengok dia punya bodek Muhyiddin macam mana. Masa dia buat Kongres Negara tu bodek Muhyiddin. Lepas tu kena serang kena UMNO. Gombak. Adinda saya lah serang megat ni, ada Omardin. Kebetulan saya pun pernah dianugerahkan oleh bapa dia, Panglima Lincah. Oh, dia bantai kan. Sekarang Azmin tiba-tiba kata saya lebih selesa dengan UMNO, saya lebih selesa dengan PAS, saya tak selesa dengan UMNO. Itu Azmin punya hal lah. Tapi saya nak tanya, yang di Gombak ni, saya sampai sini, masuk sini, round ni, masuk Gombak, sunyi, tak ada jawab pun. Azmin serang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu ketua kamu. Saya pasal belum ahli parti lagi. Tapi itu pun kita gerak 98, kita angkat Anwar Ibrahim. Tapi kamu ni pemimpin PKR Gombak, ahli PKR Gombak, menteri besar PKR, presiden PKR itu Anwar Ibrahim, bekas ketua PKR Gombak, terang-terang hina Anwar Ibrahim. Kamu buat pakar, kamu buat dia, kamu politik apa? Politik bukan cukup kata saya sokong Anwar, tak cukup. Saya sokong Anwar, saya kena serang musuh Anwar, itu baru politik. Sokong Anwar ya, tapi siapa saja musuh Anwar, kalau kamu betul-betul sokong Anwar, kamu kena serang. Tak juga serang. Sekarang ni musuh serang Anwar pula, tak juga serang. Sudah bayang macam mana teruk ni, macam mana teruk ni. Kata sokong Anwar, patutnya sokong Anwar, serang musuh Anwar, tak serang. Sekarang ni musuh Anwar, Azmin, hina Anwar. Kata saya dengan UMNO, dengan PAS ni, saya lebih selesa dengan UMNO PAS daripada dengan Anwar. Hina Anwar, maknanya musuh dah hina bos kamu, yang kamu kata kamu sokong ni, tak serang juga. So jadi apa? Sebab tu saya banyak tanya, saya masuk Gombak ni, orang Gombak pening-pening ni. Saya kata macam mana Gombak? Tak tahu lah, tak berapa nak sure. Sekejap macam kartel, sekejap macam tak kartel, sekejap macam dalam PKR, semacam dalam luar PKR. Ini masalah. So you tak jelas. Jelasnya apa? Jelasnya sokong. Kalau kamu sokong macam tadi Abang Sunal kata, either you have to be here or you have to be there. You have to take sides. In war, there is no neutrality. Tak ada, itu bawa merempat. Kamu ada prinsip, kamu okey, kamu sokong Anwar. Ya, kamu sokong Anwar, kamu serang musuh Anwar. Tak serang. Musuh Anwar, serang Anwar, tak serang. Dan musuh Anwar ni orang sini, ketua kamu ni, ketua cabang PKR yang memberi tamparan paling hebat kepada kamu, tak serang. Sepatutnya serang. Saya bagi masa 7 days. 7 days cukup mana? 7 hari ya. Saya dengar, oh, ni orang Gombak. Saya tengah 7 hari saya bagi. You jawab Azmin Ali. Ini saya tanya Gombak, ketua Gombak, menteri besar Selangor, daripada Gombak daripada Sungai Tua. You better jawab Azmin Ali. Tak tahu nak jawab, saya ajar jawab macam mana. Ni malam ni saya ajar. Ni teruk tu, kena ajar. Tak apalah juga, sebab kita bawa dia masuk dalam PKR tu. Saya ajar. Cara dia apa? Cakap, ya memang kamu selesa dengan UMNO sekarang, sebab kamu penyamun. Memang kamu sekarang selesa. Memang sepatutnya, memang dari dulu kamu tak selesa dengan PKR. PKR tu bukan tempat kamu. Kamu datang duduk dalam PKR ni, hanya pura-pura saja. Sebab apa? Faktanya apa? Faktanya lifestyle kamu, cara hidup kamu, itu langsung tak melambangkan kamu sebahagian daripada PKR. Kawinkan anak, ada rupa cara orang PKR kahwin anak. Presiden PKR Anwar Ibrahim, Wan Azizah, anak ramai apa? Kahwinkan anak banyak kali apa? Ada pernah rupa mereka buat kenduri macam mana Azmin Ali buat kenduri anak ni? Tak.
Azmin Ali kenduri anak dia sama dengan kenduri siapa? Najib tu lah, betul? Pimpin UMNO lah, jangan tengokkan Najib bila semua lah. Kesian Najib, dia yang kena pantai. Ya, sama. Itu memanglah dia tak selesa. Tapi dia tak cakap dulu. Hari ini baru dia cakap. Dia cakap tu pun sebab dia nak ambil hati UMNO. Itu strategi dia. Ya, dia punya pasal lah strategi dia. Tapi kita kena serang. Dia dah serang bos kita. Dan fakta menunjukkan memang dia salah. Dia tak ada moral. Dari segi moral tak betul. Ya, dia masuk PKR, ya, mula-mula sekejap saja dia tunjukkan yang dia ni macam kita. Ya, dia ikutlah saya tu tadi muka nampak dia sebelah saya tu. Tak maaf lah, dia gelak lah kan. Pasal dia ikut lah, masa tu lah dia ikut sekejap. Lepas itu menang sekejap jadi menteri besar dan nampak kepak. Jadi menteri federal langsung, tak ada langsung PKR. Punya parti reform punya ciri. Apa dia? Ciri pemimpin mewah, bekerja-kerja dengan kemewahan. Ini Ibnu Khaldun sebut. Ini bukan saya sebut, Ibnu Khaldun sebut tanda jatuh tamadun apabila pemimpin tu hidup mewah. Siapa yang buat pekerja tu? UMNO. Siapa yang buat kerja tu? Barisan Nasional. Pemimpin UMNO, pemimpin PMCA, pemimpin MIC. Sebab itu Azmin dia tak selesa dengan Anwar Ibrahim. Dia selesa dengan UMNO sekarang. Memang itu perangai dia. Itu cara jawab. Dia nak ajar. Saya bagi 7 hari ni jawab kan. Saya buat report besok, gerak Gombak Sejahtera, gerak Gombak, bagi tahu saya. Jawab ke tak jawab? Kalau tak jawab, you don't expect me to respect you. You don't expect me to make you to be part of our team to fight. Saya tak mau kawan dengan orang yang lawan lebih kurang. Orang lain tak apa lah, but not Gerak 98. Sebab kita tubuh Gerak 98 ni daripada denyut nadi reformis lama yang tadi berentap dengan polis, dengan FRU, dan sehingga sekarang selepas 22 tahun mereka masih mempertahankan prinsip itu dan mereka tak kejar kepentingan dan tak ada kepentingan. Sebab itu mereka keras. Mereka marah 22 bulan ya, reform tu tak berlaku dengan bersungguh-sungguh. Tak ada seorang pun masuk penjara. Rasuah macam tu juga. Mahathir masa 22 bulan menipu, biar. Lepas 22 bulan dah tumbang government, biar lagi, tipu lagi, sokong lagi. Sebab itu marah. Kelompok-kelompok reformis itu yang berentap, kita tu berlawan Mahathir tu. Yang kita tengok tadi klip tu, siapa ketua Perdana Menteri dia? Jadi mereka marah. Sebab itu mereka minta saya, tu bukan Gerak, bukan saya yang rancang. Ini bukan saya punya. Ini reformis punya. Dan mereka sudah bagi tahu saya, kita tak boleh kompromi. Tak apalah orang nak marah. Tapi kita tak boleh kompromi. Kita mengambil sikap keras. Dan saya di Sungai Tua, ini Don Menteri Besar. Saya di Parlimen Gombak, ini Gombak. Ini tempat yang seharusnya paling keras, paling kuat untuk nyahkan Azmin Ali habis-habisan. Ini saya mau tengok. Dan saya tak lihat. Lepas tu, no. Cukup, enough is enough. We have heard enough. Kita dah dengar banyak dah. Macam tadi Saudara Husna sebut, saya dah masuk Gombak ni banyak kali dah. Sebelum ni saya kat Kelangit. Sebelum tu dah ada. Sungai Tua ni second time. Bukan first time. Tapi first time slow. Kita bagi can dulu. Kelangit pun kita bagi warning dah. Tapi cukup lah. Sebab apa cukup? Sebab pilihan raya dekat. Kita nak berperang. Azmin berkhianat ni, dia dah masuk parti dah. Dia dah masuk ke parti balik. Dia dah ada parti dah. Dia dah ada platform dah. Kita kenal lah Azmin ni. Sudah tak kenal Azmin? Azmin ni dia semua last minute. Apa dia nak buat semua dia last minute. Dia orang semua bising dia last minute. Dah dekat-dekat baru dia masuk. Bila dia melompat ni masuk bersatu ni. Dia sebelum ni tak masuk mana. Dia tengok. So bila dia masuk je bersatu, itu petanda paling besar pilihan raya dekat. Azmin dia tak akan move kalau tak ada apa-apa. Jadi dia dah move and you tak faham lagi. That's why I cannot wait. Saya dengan kawan Gerak nanti, we cannot wait. You have to show. Tak tahu, panggil kita. Apa masalah susah ke nak korek MBI? Yang dikeluarkan oleh parti putra ni yang macam-macam. Yang transaction bagi saya itu lama. Saya pernah tengok lama dah pun benda tu bertahun-tahun. Dulu okey satu. Tapi yang lebih jelas
yang lebih jelas. Saudara lebih tahu. Mereka yang dalam kerajaan negeri Selangor sekarang lebih tahu. Apa tak tahu ke apa yang Azmin buat dengan MBI? Tak tahu. Tak tahu, panggil saya masuk MBI. Bagi saya masa 4 bulan. 4 bulan. Tak payah bayar gaji saya. Saya rekod boleh tahan. Saya bukan tak rekod. Saya rekod masuk jail, lawan rasuah, keluar dokumen rasuah. Menyepak rasuah jangan main saya. Saya masa masuk kerajaan pun saya lawan rasuah lagi. Duduk dalam kerajaan pun saya jadi jawatankuasa parlimen mengenai SPRM. Tanyalah Abu Kasim, tanyalah Datuk Syukri, tanyalah Azam sekarang macam mana saya kerja. Lepas tu apa? Lepas tu bila tak betul lawan MDB, saya antara orang yang pertama buat memo lawan. Saya antara orang yang pertama, bukan sekadar letak jawatan, saya saman lagi. Jadi rekod saya tentang bab-bab korek penyamun ni boleh tahan. Itu satu. Saya anak Selangor. Apa masalah susah orang nak panggil saya? Saya lahir Kelang Selangor. Mak saya Kelang Selangor. Bapa saya Kelang Selangor. Saya anak jati Selangor. Nak kesetiaan saya pada Selangor. Dan saya punya hak. Saya boleh bertugas, berkhidmat untuk apa? Untuk menyelamatkan Selangor, harta Selangor. Tak bayar gaji, tak apa. Bagi saya 4 bulan. Tengok dalam 4 bulan kita boleh bongkar dan ranapkan apa yang Azmin Ali buat dalam MBI dan sebagainya. Saya boleh buat 40 hari. Saya boleh buat 40 hari. Saya duduk Kementerian Kewangan 2 kali, Ustaz. Jadi jangan temberang saya lah bab kewangan. Saya duduk Kewangan, dulu Susah Politik Anwar, Menteri Kewangan, lepas tu pengarah komunikasi zaman Najib, saya duduk Kementerian Kewangan 2 kali. Tapi saya tak songlap lah. Kalau saya songlap, duduk Kementerian Kewangan 2 kali. Kalau saya kaki sapu, saya tak berani bantai macam ni. Jadi rekod tu ingat sikit. Saya. Jadi saya tahu. Bagi saya. Kalau sebenarnya, kalau awal-awal lagi, khianat saja Azmin. Khianat saja dia. Kita terus tumpu, fokus, cari kesalahan dia, bongkar penyelewengan dia. Saya tak perlu 4 bulan. Saya tak perlu 4 bulan. Saya perlu 40 hari je kita boleh bongkar. Apa susah? Apa susah? Kita tak tahu ke apa Azmin buat? Kita tak tahu ke apa Azmin buat dekat Selangor ni? Masa dia besar tak tahu. Boleh buat open house, menteri pun kena. Kenduri kahwin anak itu yang terang. Yang tak terang saya boleh bagi tahu, tak tahu ke? Anak dia duduk London berapa orang? Belajar di London. Orang lain pun belajar kat London anak. Tak ada masalah. Tetapi yang salahnya, dia boleh berulang kali daripada Kuala Lumpur London, 2 anak dia ni. Yang kita tahu 2 lah, mungkin lebih. Naik business class. Macam pergi Kuala Lumpur Pulau Pinang. Kuala Lumpur London. Sebab apa kita tak boleh korek? Sebab apa kita tak boleh tanya? Sebab apa kita boleh pastikan? Mana datang? Sudah ingat KL London business class, sudah ingat 5,000, sudah ingat 10,000, 15,000, 20,000 sekali pergi. Ini bukan setahun sekali. Ini saya cerita mungkin setiap bulan sekali. Dia pergi macam Kuala Lumpur Pulau Pinang, belanja berapa banyak. Itu belum cerita jam tangan anak dia pakai apa. Itu belum cerita lagi yang bini dia pakai apa. Itu belum cerita yang benda-benda lain yang dipakai. Apa susah sangat kita nak cari? Apa susah sangat kita nak kerja ke Azmin? Mengapa? Tak ada. Tak ada langsung. So are you fighting or not? Apakah kamu betul-betul lawan atau tidak? Sebab tu saya ada, bila saya datang sini macam-macam cerita. Saya Datuk Haji Kamarudin sebut, Usnal pun sebut, kawan apa ni, Leman. Baru kita cakap sekali ke langit, dia datang, jangan datang lah. Kan? Pembesar lagi ya. Pembesar lagi situ. Dia bukannya tanya bila lagi nak buat program. Boleh kita boleh buat program sehari. Macam mana you nak serang ni? Apa benda kita boleh serang lagi? Macam mana strategi gerak Gombak? Macam mana cara kita nak serang? Dah, dia tak tanya tu, dia tanya apa? Izam melawan Parlimen Gombak. Itu dia tanya. Apa saya Izam pula lawan? Bukan tak orang lain lawan. Ini masalah. Yang dipikir apa? Yang dipikir jawatan, yang dipikir posisi, yang dipikir berkebut jadi calon. Saya nak bagi tahu sudah, saya tak heran. Saya tak ada rancangan.
Saya denyut nadi. Saya tubuh gerak, saya mula jelajah reformasi ni. Saya bukan atas arahan sesiapa. Yang minta saya turun ni kawan-kawan lama saya, yang tak ada jawatan, tak ada apa pun. Yang susah payah pun, yang kontak telefon tiap hari saya dengan Indonesia. Balik teruk dah ni. Mahathir dah tipu, teruk dah. You duduk tinggi buat apa? Saya dah mula dah tulis apa, saya dah mula bantai dah. Tapi bantai dia jauh, turun sama dengan kita. Itu yang saya turun. Daripada bulan Januari lagi, sebelum Sheraton, saya dah turun dengan kawan-kawan. Saya bukan turun dengan orang besar. Saya turun dengan orang biasa, dengan reformis biasa. Mula daripada Perak ni ada ketua dia, ada Syarif. Sampai sekarang dia mula dari situ. Dan saya ikut denyut nadi rakyat yang reformis lama. Kalau mereka kata tanding, tandinglah. Kalau kata tak payah tanding, tak payah bertandinglah. Dalam rekod perjuangan saya, saudara, saya hanya bertanding sekali. Kalau saya 10 tahun dalam politik, saya pegang jawatan besar dalam politik. Saya bukan ketua cabang, saya penaja Parti Keadilan, saya pengarah pilihan raya pertama Parti Keadilan, saya timbalan pengerusi pertama Keadilan Selangor. Tapi tanding sekali. Masuk akal. 10 tahun saya dalam politik, tapi saya bertanding sekali. Itu pun di Shah Alam tahun 1999, kawasan paling susah, kubu paling kuat UMNO. Saya pilih kawasan paling susah, saya pengarah pilihan raya, saya ketua pemuda, saya boleh pilih kawasan lebih selamat. Mengapa saya tak pilih? Mengapa saya tak pilih? Sebab kita panglima, saya ketua pemuda, kita panglima lawan tempat paling susah. Nak senang buat apa? Saya lawan tempat paling susah 40,000, tak menang. Tapi alhamdulillah, daripada 40,000 jadi 1,000, dan lagi lebih kesan. Saya tak bau sekali. Jadi janganlah sibuk buat bertanding, jadi calon mana, sibuk ni nak masuk parti ni, dia nak pergi mana lah ni. Jangan cakap dengan saya macam tu. You boleh makanlah dengan jawatan you. Kalau you jadi menteri besar ke, jadi menteri ke, jadi apa, you boleh makan, you boleh tidur, you boleh buat apa pun dengan jawatan. But you don't engage me. You jangan sebut nama saya bawa jawatan. Dalam kementerian, betul, saya pernah tinggalkan. Saya masa masuk kerajaan, ada misi saya duduk dalam SPRM. Tak betul, saya lawan, saya letak jawatan. Saya ada 3 tahun kontrak, gaji saya bukan 2,000, 20,000. Saya sign, saya berhenti. Muhyiddin Yassin, dia tak berhenti. Betul lah dia dulu Timbalan Menteri Najib, tapi dia bukan berhenti sendiri, kena pecat. Itu beza tu, kena pecat dengan menteri sendiri, beza. Kalau dia tak kena pecat, belum tentu dia lawan Najib. Muhyiddin Yassin ni saya nak bagi tahu. Yang duk sekarang duk kata ni, Tok Abah apa? Abah kita lah, Tok Abah pula, Abah dia lah. Hebat apa? You kalau hebat, tak kena pecat lagi, benda tak betul, you letak jawatan. Dia tak letak jawatan, dia tunggu. Adalah sikit-sikit tunggu. Bila dia kena pecat, bawa saya melawan, buat apa? Saya letak jawatan. Saya boleh duduk diam. Kementerian Kewangan, tak ada orang pun tahu, saya boleh ambil 20,000 gaji sebulan 3 tahun lagi. Saya boleh duduk diam, tapi saya lawan. Sebab kita daripada Sumpah Keramat, kita daripada tadi itu deklarasi Petang Pau, Sumpah Keramat bersama-sama dengan rakyat. Betul, saya pernah keluar PKR, saya pernah bertanya kerajaan, tapi saya tak pernah lupa tentang sumpah dan janji dan semangat dan komitmen kita untuk melakukan reform. Sebab itu jangan cerita jawatan. Dengan saya, kita mau lawan. Gerak kita lawan. Ini itu yang lawan, tetap lawan. Tahan dikit boleh tahan. Ini digombak ni, yang paling sayu sekali. Kena lawan, saudara. Dan sebab itulah gerak. 98 cukup. Hari ini saya dah memang ni kebetulan pula, kemudian kata dia nak buat di Sungai Tua, saya kata okey, walaupun saya letih juga, saya daripada Ipoh, malam di Ipoh, tengah hari tadi petang pun sampai, tapi saya datang juga sebab Gombak is important. It's not about Azmin Ali, it's about our honor, maruah perjuangan. Orang khianat kita, orang pijak kita, orang hina kita kena lawan, dan lawannya di Gombak, mesti lawan. Ini kita bilang. Sebab apa? Sebab kita mahu dikenang zaman bersamaan oleh anak cucu kita. Oh, ada pengkhianatan di Gombak, ada seorang nama Azmin Ali,
Dulu ada, ini cerita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, macam si Kitol lah. Sekarang ni kita tahu Kitol. Zaman dulu, orang tak pakai kisah Kitol. Sekarang, oh ni pengkhianat besar kerajaan Melaka. Azmi ni pun pengkhianat besar. Di mana? Kerajaan Malaysia. Asalnya mana? Gombak. Apa orang Gombak buat? Orang Gombak tidur, relax. Masuk sejarah tu. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita bangsa bermaruah. We are civilized. Sebab tu si Kitol itu diingat zaman berzaman. Sebab apa? Sebab Melaka is a civilized nation. Sebab itu dibukukan. Pengkhianatan itu berlaku banyak. Bukan jadi Melaka, tempat lain ada. Semua ada kuasa, adalah pengkhianatan. Tetapi orang tak ingat, tak ada dibukukan, tak ada dengar macam Kitol ni. Sebab apa? Mengapa yang Kitol ni ada? Mengapa yang jadi popular Kitol? Sebab dia di Melaka. Melaka the most civilized, yang paling hebat, empire-nya besar, temadunnya tinggi. Sebab itu dibukukan, dikisahkan. Sekarang ini kita zaman ini 2020 tentunya pengkhianatan Azmi ini menjadi dikisahkan. Dan kita mahu kita menjadi kelompok yang bermaruah untuk lawan dan bangkit dan tidak kompromi dan lawan habis-habisan dan punya prinsip dan teguh kawan-kawan untuk pastikan mereka benar-benar buat keputusan untuk lawan. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, saya ucap terima kasih kepada Cik Marudin, Gombak Sejahtera, Gombak Gerak, Gombak 98. Mereka lah yang buat inisiatif ini. Mereka yang bagi ruang pada saya. Saya tengok muka-muka Sensei Bunyamin, ini orang lama. Sebab ini orang yang tetap dengan reform. Dan mereka buat inisiatif. Dewan pun cantik, air condition. Kita 1 sen tak keluar. Saya bisik tadi, you ada minta dana dari pejabat itu besar ke apa? Tak ada. Tak ada. Sendiri, keluar dari poket sendiri. Sebab apa? Sebab mereka benar-benar pejuang yang hebat. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cik Marudin, Husnal, Saudara Mazlan. But we are not going to stop here. Mula sekarang ni dimula di Sungai Tua. Saya mau tengok gerakan. Kita mau tengok gerakan. Saya mau tengok ni PKR Gombak. Saya mau tengok apa yang mereka mau buat untuk serang. Tidak, kalau tak ada, kita akan terus serang. We are not against anyone. Macam saya sebut tadi, Wak Amiruddin ni, saya macam adik saya. Saya bawa masuk. Saya bawa masuk di Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar tu, saya pemimpin pelajar pertama yang masuk IKD dan tubuhkan entiti politik pertama di Institut Kajian Dasar yang dibuat oleh Anwar Ibrahim sebelum itu. Masa saya pimpin pelajar, saya diminta untuk jadi saya yang bina. Jadi Amiruddin ni lulusan daripada entiti itu. Tidak ada masalah. I have nothing personal, but I cannot compromise when you are not in the position, a clear position to fight. And we can't afford. Saya dengar banyak dah. Saya dah pergi dalam turun Gombak ni banyak kali dah. And apa yang saya dengar adalah satu yang tidak baik, yang tidak positif untuk perjuangan reformasi. We can't afford. Kita tak boleh bagi ruang kepada Azmin. Kita tak boleh biarkan dia bernafas pun. Patutnya by now di Gombak ni habis ada. Tapi yang susah sangat habis Azmin. Mahathir pun cungap kita buat. 98-99 tak cungap Mahathir ni. Itu Perdana Menteri. Ini Azmin. Ahli Parlimen Gombaknya sangat Menteri kanan. Kanan ke kiri kita tahu. Dia pun lelong. Tapi itu pun boleh okey lagi. Tak rasa dia susah pun di Gombak. Sebab apa? Sebab kita tak fokus. Kita tak tegas. Kita tak firm. Kita tak ada tindakan-tindakan dan langkah untuk melawan pengkhianatan ini. Jadi saya minta kali ini, malam ini, saya minta maaf kalau terkasar, but I'm not going to be apologetic about it. Saya bertanggungjawab penuh tentang apa yang saya cakap malam ini. Kalau ada yang tak setuju, ada yang tak okey. Saya biasa. I'm not going for anything.
Saya nak bagi tahu, semalam di Ipoh ada orang tanya juga ini keahlian macam mana. Saya tak kisah. Memang ada dalam proses. Okey. Tapi saya nak bagi tahu, saya bukan minta tu pasal saya nak duduk jawatan apa tak. Itu pun atas saranan kawan yang reformis yang kata eloklah masuk. Kalau ikut saya tak ada dah. Cukup. Saya dah berhenti politik lama. Macam saya sebut tadi lah, saya bertanding sekali je. Saya tak ada cita-cita politik. Kalau orang ada cita-cita politik, dia bertanding sekali je ke? Ahli parlimen. Pilihan raya parlimen. Sekali. Masuk jail lagi banyak kali. Masuk jail 2 kali. Saya keluarkan dokumen rasuah dan sebagainya. Mahathir memang salah. Ini nak sebut ni Mahathir. Ini sikit last round on Mahathir. Dia macam mana pun tak boleh sebut Mahathir ni. Because it's very important. Because I can see he's against reform. Sebab saya di Langkawi 2-3 hari lepas, kami gerak 98 Kedah, Langkawi, kita bagi putusan, kita buat putusan dan kita bagi tahu Mahathir adalah musuh reformasi. Very clear. Why dia musuh reformasi? Sebab jelas kita buat reformasi, matlamat kita reformasi, alat dia kuasa. Kita dapat kuasa untuk lakukan reformasi. Sebab apa? Sebab itulah tuntutannya. Baik tuntutan agama Islam, tuntutan agama bukan Islam, mana-mana pejuang-pejuang kebenaran, semua matlamatnya reform untuk melakukan pembaruan dan perubahan. Itu matlamat. Mahathir apa dia? Dia terbalik. Dia matlamat dia kuasa. Reform alat. Kita kuasa alat. Matlamat reformasi. Mahathir dia nak kuasa, dia guna reformasi. Sebelum berkuasa, dia datang. Pre-reformis panggil pun dia datang, Otai panggil pun dia datang, gerak maksud tak ada lah. Ada yang semua dia datang. Dia reformasi, dia bersama, dia pembuat reform apa. Dapat kuasa, dia balon reformasi. Sebab apa? Sebab matlamat dia bukan reformasi. Matlamat dia kuasa. Dan ini orang anti reform. We cannot tolerate this. Satu. Kedua, dia bermain politik perkauman. We cannot tolerate. Hari ini di Selangor, tadi kita sebut pasal air. Ini masalahnya masalah apa? Masalah pembesar yang korup. Masalahnya apa? Pemimpin, penguatkuasa, orang punya jawatan yang korup, yang pecah amanah. Di Selangor, di Pahang cerita tentang Musang King, puluh ribu tanah. Akhirnya main isu kau, ini tanah Cina peneroka. Ini tanah, ini kelompok-kelompok Cina. Nasib baik kita ada Menteri Besar Melayu, Menteri Besar Kepala Otak kau. Yang teruka tu 40 tahun dulu. Yang 40 tahun dulu siapa Menteri Besar? Bukan Melayu ke? Apa Pahang ada Menteri Besar yang bukan Melayu ke sebelum ni? Melayu lah. Siapa yang bagi tanah? Menteri Besar lah. Menteri Besar siapa? Mengapa tak main isu Melayu? Sebab senang. Nak bagi orang marah, nak dapat undi. Ini isu perkauman. Padahal isu di Rauk, isu tanah penerimaan tanah haram di Rauk itu isu rasuah, isu penyelewengan, itu isu pegawai, pejabat tanah yang kompromi dan tutup mata dapat habuan tiap bulan bagi tanah beribu-ribu kepada toke-toke atau peladang-peladang durian. Sekurang-kurangnya peladang ni dia ladang, dia tanam durian, dia jual durian, ada hasilnya rakyat negara pun dapat, rakyat pun dapat. Memanglah salah, saya tak cakap dah betul. Dia teroka tu salah, tapi dia buat kerja. Yang lagi salah, yang bagi lesen. Yang dia tak bagi lesen tapi dia bagi permit, dia bagi jalan teruskan. Yang dapat habuan tiap-tiap bulan ni pegawai-pegawai ni, pembesar-pembesar ni, pemimpin-pemimpin politik ni yang tutup mata ni. Tak buat apa, tak tanam satu pokok durian pun. Tapi dia angkut duit, ambil duit tiap bulan. Sapu masuk poket per puluh tahun. Sekarang bila terbongkar, dia salahkan peneroka Cina. Main isu kau. Yang lebih parah, kita ikut. Masuk sama. Tak boleh. Reform itu tak boleh berlaku selagi kita masih lagi terikat dengan permainan politik perkauman. Sebab itu Mahathir, round tadi saya sebut tadi, apa yang dia buat 22 bulan. Sekarang, dia buat pula parti baru. Parti Pejuang. Dia senang jadi pejuang supaya dia macam mana khianat pun, macam mana jahat pun orang kata pejuang. Parti apa? Parti Pejuang. Walaupun penyamun, walaupun dia pengkhianat. Ini otak ni, memang bukan putar belit. Pejuang. Buat parti Pejuang. Pejuang apa? Pejuang rasuah. Rasuah apa? Saya masuk jail 2 tahun kerana keluarkan dokumen rasuah
Rafidah Aziz dan Rahim Tamici, dua-dua ni anak emas Mahathir. Ada kes pertuduhan pejabat peguam negara, cop rahsia. Saya bongkar, masa saya muda lah, ketua muda. Sekarang boleh tahan, tak lah, tua sangat. Masuk 2 tahun ke kuasa, jangan nanti you masuk tak apa. Kita masuk sebab apa? Kita nak buktikan benda itu betul. Kalau saya masuk, maknanya betul lah benda tu. Masuk je, maknanya betul lah. Maknanya dokumen tu betul lah rahsia. Dan dalam dokumen tu jelas pertuduhan, dah siap pertuduhan oleh Jabatan Peguam Negara. Tetapi mereka terus jadi menteri, jadi ketua menteri. Sebab apa? Sebab dilindungi oleh Mahathir. Saya masuk jail, dah sahih. Sebelum bongkar, orang tak tahu. Dah bongkar, saya masuk jail. Yang 2 ekor ni terus jadi menteri, terus jadi ketua menteri. Perdana Menteri siapa? Mahathir. Sekarang dia buat parti pejuang, oh kita mau lawan rasuah, tapi kita mau jaga Melayu je. Sebab Melayu ni perlukan perhatian khusus dan sebagainya. Melayu ni yang punya masalah besar. Melayu tak ada masalah besar. Masalah besarnya pemimpin Melayu yang rasuah, yang penyamun, yang penipu macam dia. Itu masalah Melayu. Tak keluar, kita tak keluar daripada lingkaran putaran politik jumud itu sebab ini pemimpin-pemimpin yang rasuah, yang menipu, yang elit, yang bolot ke harta-harta kekayaan, yang gunakan isu kaum. 22 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri. Itulah yang dicakap kau. Tiap-tiap kali ucapan Hari Raya, kita bersyukur. Hari ini kita beraya aman. Tengok Palestin. Tengok apa? Ingat, 22 tahun, bukan 2 tahun. Itu yang cerita. Dia gunakan modul kaum. Dulu, sekarang, you want to use you kaum? You tengok Indonesia macam mana fly? You tengok Vietnam, you tengok Cambodia, you tengok negara-negara jiran. Tak payah cerita Korea, tak payah cerita Jepun, tak payah cerita, itu lagi jauh. Ni yang keliling kita yang dulu payah, yang susah. Sekarang ni they are flying. Investment is flourishing, booming. Why? Because they ikut reform. Indonesia reform. Dulu kita pelekehkan Indonesia reform. Gubernur, menteri 30 dah, 30 gubernur, menteri masuk jail lawan rasuah. Kita seorang masuk lagi. Dan orang nak percaya kat kita. And this is what we have to think for. Bukan sibuk kaum dan sebagainya. Lepas tu boleh cakap pula, ni Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dia parti bilang kaum. Dia bukan parti Melayu. Yang kita pergi diam. Yang sama kita. Yang kita dalam PH ni, yang parti-parti PH ni boleh diam. Mahathir lawan reformasi. Kenyataan Mahathir itu adalah kenyataan yang membunuh reformasi. Kerana asas reformasi apa dia? Asas reformasi ialah berpaksikan kepada good governance, berpaksikan pada prinsipal, bukan berpaksikan pada kaum. Tetapi Mahathir terang-terang kata Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri kerana dia parti bilang kaum, bukan parti Melayu. Lepas tu dia buat pula parti Melayu. Mahathir tampar kita 3-4 kali. Kita ni boleh ikut lagi. Bukan kita dalam ni lah, yang luar. Tapi PH kita gerak nanti kan, kita cakap you tak setuju, okey, you jawab lah saya. You jawab saya, we can debate. Mengapa Mahathir is making statement and making actions against the very principle of reforms? What is that? Berbilang kaum. Dia nakkan perkauman. Ini anti-reform. And why are we still with him? Kita tak firm. Sebab tu rakyat bercelaku. Macam mana rakyat tak confused? Tanya rakyat nak sokong mana? Tak tahulah nak sokong mana. Tengok yang ini pun masalah, yang ni pun siapa? Yang satu atuk tua ni sibuk bercakap. Kejap dia dengan yang kita sokong dia, sekejap. Mana tak selalu? We have to be clear. We are reformists. Orang lain tak clear tak apa, tapi kita kena clear. Ini masalah. Sebab tu we take the initiative, gerak 98, kita declare no way. Kita tak benarkan. Kita tak benar, kita tak setuju dan kita tak benarkan. Dan kalau tak ada orang lain nak lawan Mahathir, kita ni gerak 98, we will make sure we will fight Mahathir head on di mana pun dia bertanding dalam pilihan raya. Because this is about principle. Ini maruah reformasi. Dan ini penting ya, untuk kita angkat dan lonjakkan ya, reform supaya bila kita dapat tampuk pemerintahan, sekali lagi kita yang dapat itu benar-benar reformis ya, yang diangkat tu Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang reform satu ya, Anwar Ibrahim kita tak ada masalah ya, tetapi yang lain ya, we have
To be very clear. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, ini mesej gerak 98 malam ini. Saya ucap terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir. Sungai Tua ni cukup penting, Gombak ni cukup penting, dan saya akan hadir lagi di sini di Gombak berkali-kali. Kita akan lancarkan ulang tahun gerak 98 juga di kawasan sekitar yang dekat dengan Gombak. Memang dari segi sejarahnya pun gerak 98 ini ditubuhkan pada 27 September 1998. Entiti pertama, politik pertama dengan reform itu di Pertama Melewa di kawasan Gombak. Ini tempat bersejarah dan kita pilih bersama-sama dengan kerjasama dengan gerak 98 wilayah persekutuan dan gerak Gombak. Kita akan lancarkan ataupun sambut ulang tahun gerak 98 atau Gerakan Keadilan Rakyat pada tahun 1998 itu yang dipengurusikan oleh Ustaz almarhum Ustaz Faldin Noor, itu pada 27 September ini. Ini komitmen kita dan kita harap pertemuan ini akan memberi rangsangan pada saudara Gombak Sejahtera, Gerak 98 Gombak. Take note, we fight from now. Kita akan lebih serius. Saya ambil tanggungjawab setiap apa yang saya cakap malam ini. Apapun akhirnya kepentingan kita ialah untuk melakukan reformasi. Reformasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.